Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita teruskan ke kelas kelima ulang kaji. Kelas akidah. Tajuk kita hari ini beriman kepada malaikat. Ini rukun iman kedua. Biasa dalam kelas akidah ni kita belajar tentang rukun iman. Rukun Islam masuk kelas fiqh atau kelas ibadah. Jadi insyaAllah kita teruskan. Okey, apa dalil? Ataupun apa asas kita beriman kepada malaikat? Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang beriman kepada malaikat. Antaranya surah Fatir ayat 1. Bermaksud segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ada banyak ayat dalam Al-Quran berbicara tentang malaikat, rupanya, bentuknya, tentang malaikat itu sendiri, sifat-sifatnya. Jadi kita beriman seperti mana yang kita diajarkan. Okey. Siapakah malaikat? Yang pertama, malaikat adalah sekumpulan makhluk macam kita juga. Tapi malaikat ni beza sebab dia diciptakan daripada cahaya. Kalau jin daripada api, manusia daripada tanah, malaikat daripada cahaya. Dan diciptakan malaikat sebagai pekerja. Pekerja Allah dan sentiasa beribadah kepada Allah. Malaikat ni memang diciptakan untuk taat sentiasa 24 jam. Mempercayai malaikat adalah rukun kedua. Rukun iman yang kedua dalam Islam. Malaikat sifatnya tiada nafsu, tiada kehendak. Hanya mengikuti sahaja perintah Allah tanpa bantahan. Yang bermaksud malaikat tidak melakukan sebarang dosa. Malaikat tiada jantina, tidak makan, tidak minum, tidak letih dan mengantuk ataupun tidur. Ini semua ada dalam Al-Quran. Kita belajar. Seterusnya malaikat diciptakan dengan tugas tersendiri. Setiap malaikat tu ada tugas tersendiri ataupun tugas umum dan melaksanakannya seperti diarahkan. Malaikat juga boleh menjelma dalam bentuk manusia. Ini dalam Al-Quran ada, dalam hadis pun ada. Iaitu seorang lelaki yang kacak berpakaian kemas dan wangi. Macam hadis Jibril yang kita belajar sebelum ni kan. Jadi ini antara karakteristik malaikat yang kita imani dan percayai. Dalam Al-Quran ada banyak malaikat yang disebut dengan namanya. Contohnya Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan sebagainya. Jadi nama-nama yang Allah sebut dalam Al-Quran kita imani. Tapi ada juga malaikat-malaikat yang tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Itu pun kita imani sebab Allah kata malaikat ni ramai bilangannya. Tidak terkira kan. Tentera-tentera Allah. Boleh jadi sekehendak Allah lah. Allah nak tambah, Allah nak kurangkan dan sebagainya. Itu semua dalam ilmu Allah. Tugas kita sebagai seorang Muslim adalah mengimani bahawa malaikat tu wujud. Percaya pada nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran. Mahupun juga yang tidak disebut. Okey. Ini nama malaikat yang 10 lah. Yang bersama dengan dia punya peranan dan tugas. Ada lagu nasyid raihan kan. 10 malaikat. Tu boleh tengok lah. Okay, ada tugas-tugas malaikat yang lain ataupun yang umum. Antaranya mengatur perjalanan alam mengikut kehendak Allah. Contohnya hujan dan sebagainya. Yang kedua, mencatat semua amalan manusia sama ada baik atau jahat ni malaikat Raqib dan Atid. Terusnya, menyelenggara proses kejadian manusia di dalam rahim ibu. Ini ada dalam hadis. Terusnya, membantu tentera Islam menentang musuh Islam di medan perang. Contohnya Perang Badar. Dalam Al-Quran pun Allah sebut, Allah hantarkan malaikat-malaikat dalam peperangan untuk membantu. Musuh-musuh nampak macam sikit, nampak macam ramai, tapi sebenarnya tentera Islam sikit je kan. Semua bantuan daripada Allah. Seterusnya mengagihkan rezeki kepada semua makhluk dengan ketentuan Allah. Dan mendoakan orang-orang beriman dan beramal soleh. Ini ada dalam Al-Quran juga. Semua ni kita belajar dalam Al-Quran. Ada lagi tugas-tugas lain yang mana kita tak senaraikan. Ini adalah yang kita boleh ketahui setakat ni. Nak tahu lagi kena pergi baca lah kan.
Seterusnya dalil kewajipan beriman ataupun sebab uh, kita kena beriman kepada malaikat. Yang pertama surah An-Nisa ayat 136. Allah kata siapa yang ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maksudnya wajiblah beriman kepada malaikat ni. Yang kedua adalah hadis Islam Iman Ihsan. Bila malaikat Jibril tanya kat Nabi kan, iman tu apa? Iman, Rasulullah kata, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat dan takdir baik dan buruk. Jadi kita tahu bahawa beriman kepada malaikat itu wajib. Hikmah penciptaan malaikat. Kita tahu malaikat ni ada karakter yang unik. Tak pernah ingkar, taat setiap masa, baik, berzikir, kan, memuja Allah setiap masa. Kenapa agaknya Allah ciptakan makhluk bernama malaikat? Yang pertama, antara hikmahnya adalah menunjukkan kebesaran kerajaan Allah. Yang kedua, menunjukkan kerajaan Allah terdiri daripada makhluk-makhluk yang terbaik dan dipercayai. Yang ketiga, menolak keraguan berkenaan kesahihan Al-Quran. Sebab siapa yang bawa Al-Quran daripada Allah kepada Nabi Muhammad? Malaikat. Jadi macam contohnya, Sultan lah. Sultan mestilah pekerja-pekerja istana, pekerja-pekerja yang terbaik kan. Utusan Sultan mestilah utusan yang terbaik. Bukan utusan yang dipilih sambil lewa. Dan pembantu-pembantu Sultan juga pembantu-pembantu yang dilatih, yang terbaik. Apatah itu Sultan dekat dunia, apatah lagi Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Okey. Hikmah beriman dengan malaikat. Apabila kita beriman kepada malaikat, kita meningkatkan keimanan kepada Allah. Sebab kita tahu Allah menciptakan satu benda ni mesti dengan perkiraan yang tepat kan. Dan yang kedua, dapat menggalakkan seseorang memperbanyakkan dan memperbaiki amalan. Sebab kita tahu malaikat ada sekeliling kita untuk tengok kan, mencatat segala amalan kita. Yang ketiga, dapat menghindarkan seseorang untuk melakukan kejahatan kerana ada makhluk lain di sampingnya yang sentiasa berada di sisi. Malaikat selalu ada di samping kita kan. Jadi dengan itu kita rasa malu kan nak buat benda-benda yang tak patut. Sebenarnya kita malu dengan Allah dulu sebab Allah melihat kita setiap masa kan. Okey. Okey, ada juga ayat Al-Quran yang menceritakan tentang malaikat mendoakan orang-orang mukmin. Allah kata malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekeliling yang bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Malaikat cakap apa ni? Malaikat kata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan engkau. Dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Adenin yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan dan orang-orang yang engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar. Ini doa malaikat ya. Malaikat ni kira makhluk yang dekat dengan Allah, yang baik. Kalau doa malaikat tu agak-agaknya ditolak ataupun dimakbulkan. Pastilah dimakbulkan kan. Jadi kita nak agar tergolong dalam golongan yang malaikat doakan. Okay, insyaAllah. Sampai di sini saja. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.